Selamat sejahtera. Era ini menyaksikan kemeroyokan teknologi kecerdasan buatan AI berkembang tanpa sempadan. Sebagai respons, bermula pada tahun 2026, modul falsafah dan cabaran semasa diperkenalkan di Institusi Pengajian Tinggi IPT bagi mengurus etika AI, keselamatan digital dan perubahan iklim yang kian meruncing. Jika AI tidak dikawal dengan etika yang betul, ia membawa keburukan besar kepada masyarakat. Kebergantungan melampau boleh meruntuhkan moral, mengakis nilai kemanusiaan, serta mencetuskan krisis ontologi, di mana manusia keliru menilai antara hakikat kewujudan dan dunia maya. Lebih parah, ia boleh menjejaskan kesehatan rohani dan emosi generasi muda akibat pendedahan kandungan digital yang tidak sehat. Nama saya Nur Syazira. Saya akan menjelaskan tentang analisis itu. Punca pertama ialah penyalahgunaan teknologi digital. Fenomena seperti deepfake, manipulasi imej atau video, dan buli cyber menunjukkan bagaimana teknologi boleh digunakan untuk tujuan negatif. Punca kedua pula ialah jurang digital masyarakat. Tidak semua golongan mempunyai akses sama rata kepada teknologi. Ini menyebabkan ketidakseimbangan peluang pendidikan dan ekonomi. Yang ketiga pula ialah kurang kesedaran etika digital. Ramai pengguna, khususnya remaja, kurang memahami aplikasi moral penggunaan AI dan mudah terdedah kepada risiko seperti body shaming atau penipuan cyber. Kesan positif kepada masyarakat ialah peningkatan kecekapan kerja. AI membantu mempercepatkan inovasi dan membuka peluang ekonomi baru. Yang kedua ialah pendidikan lebih interaktif. Teknologi pintar menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Manakala, kesan negatif pula ialah trauma psikologi. Mangsa buli cyber atau deepfake mengalami tekanan emosi, rasa malu dan stigma sosial. Yang kedua, kerosakan sosial. Kandungan palsu menjejaskan reputasi, hubungan sosial dan masa depan mangsa. Yang ketiga, ketidakseimbangan ekonomi. Jurang digital menyebabkan sebahagian masyarakat tertinggal dalam arus pembangunan. Perspektif falsafah yang berkaitan dengan pengaruh teknologi AI dan etika digital ialah humanism, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia menekankan perkembangan potensi seseorang individu secara menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Kecerdasan buatan AI berfungsi sebagai alat pembantu manusia, bukannya untuk menggantikan nilai kemanusiaan dalam memperkukuhkan potensi manusia, tetapi untuk melahirkan warga negara yang mempunyai nilai pengetahuan, berketerampilan, dan berakhlak mulia bagi mencipta masa hadapan yang lebih baik. Matlamat FPK berkait rapat dengan Jerry. Yang pertama ialah jasmani. AI membantu memantau kesehatan, tetapi penggunaan berlebihan boleh menjejaskan kesehatan fisikal. Oleh itu, teknologi perlu digunakan secara seimbang. Seterusnya ialah emosi. AI memudahkan komunikasi, namun media sosial yang berlebihan boleh menyebabkan tekanan emosi. Pengguna perlu berhemat dan mengelakkan buli cyber. Selain itu, rohani. Teknologi memudahkan akses kepada ilmu agama, tetapi kandungan negatif boleh menjejaskan nilai moral. Oleh itu, pengguna perlu menapis maklumat dan berpegang pada nilai murni. Akhir sekali ialah intelek. AI memudahkan pembelajaran dan penyelidikan, namun pengguna perlu mengelakkan plagiat serta memastikan kesahihan maklumat sebelum menggunakannya. Assalamualaikum, nama saya Surana Binti Madri. Saya akan membentangkan bahagian prinsip rukun negara berkaitan dengan teknologi buatan. Pada era digital masa kini, teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Namun, penggunaan teknologi ini perlu berlandaskan prinsip rukun negara, khususnya prinsip keempat dan kelima. Prinsip keempat iaitu kedaulatan undang-undang mengingatkan kita bahawa setiap pengguna teknologi perlu mematuhi undang-undang negara.
Walaupun AI memudahkan kerja dan pembelajaran, ia tidak boleh digunakan untuk menyebarkan berita palsu, menipu dalam tugasan atau mencuri data orang lain. Sebagai pengguna yang bertanggungjawab, kita perlu memastikan setiap maklumat yang diterima dan dikongsi adalah sahih serta mematuhi peraturan yang ditetapkan. Prinsip kelima, yaitu kesopanan dan kesusilaan, menekankan pentingnya adab dan hormat menghormati dalam dunia digital. Walaupun berinteraksi secara dalam talian, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan dan mengelakkan bully cyber, penghinaan atau komen yang boleh menyakiti perasaan orang lain. Etika digital yang baik dapat mewujudkan persekitaran dalam talian yang selamat, positif dan harmoni untuk semua. Kesimpulannya, penggunaan AI yang beretika memerlukan kita mematuhi undang-undang dan mengamalkan kesopanan dalam talian. Marilah kita menghayati prinsip rukun negara demi membentuk masyarakat digital yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Terima kasih. Kesimpulannya, teknologi sepatutnya menjadi alat kesejahteraan, bukannya puncak kebejatan sosial. Isu ini berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang menekankan keseimbangan jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Selaras dengan prinsip rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, serta kepercayaan kepada Tuhan. Kita wajib menerapkan pemikiran kritikal dan etika digital yang kukuh demi membina masyarakat yang celik, teknologi, dan kaya dengan nilai moral. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah cadangan. Cadangan yang pertama ialah penerapan nilai murni dalam pendidikan digital. Menanam nilai kejujuran, tanggungjawab dan hormat dalam penggunaan teknologi. Guru dan pelajar digalakkan mengamalkan etika digital semasa berinteraksi dalam talian. Cadangan yang kedua ialah melaksanakan program kesedaran etika digital. Melaksanakan bengkel atau kempen di sekolah tentang bully cyber, defek dan penipuan digital. Menggunakan pendekatan interaktif supaya pelajar memahami kesan moral dan sosial penggunaan AI. Cadangan yang ketiga ialah mengurangkan jurang digital, menyediakan kemudahan internet dan peranti di kawasan luar bandar melalui kerjasama kerajaan dan NGO. Menggalakkan pembelajaran inklusif supaya semua pelajar mendapat peluang sama rata.